orang pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang dipercayai meminta sejumlah wang bagi meluaskan permohonan juga mendapatkan kewarganegaraan Malaysia dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Teori perhubungan manusia menekankan kepentingan memupuk hubungan positif dan komunikasi berkesan dalam organisasi untuk menggalakkan kepuasan pekerja dan kejayaan organisasi. Salah satu aspek utama dalam teori perhubungan manusia ialah pengiktirafan keperluan individu, motivasi dan nilai pekerja. Apabila isu disiplin dan etika timbul dalam JPN, ia menghakis kepercayaan dan mewujudkan budaya syak wasangka dalam organisasi. Pekerja mungkin menjadi takut akan tindakan balas atau layanan yang tidak adil. Ini menghalang kerja berpasukan, kerjasama dan perkongsian pengetahuan yang berkesan. Ia juga menghalang pembangunan budaya organisasi yang positif berdasarkan saling hormat-menghormati, kepercayaan dan kelakuan beretika. Apabila amalan tidak beretika terselah, ia merosakkan reputasi JPN dan menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap ketepatan dan keadilan sistem pendaftaran negara dan boleh membawa kepada kesan sosial, politik dan seterusnya merenggangkan hubungan antara JPN dan orang awam. Untuk menangani isu-isu ini dari perspektif hubungan manusia adalah penting bagi JPN untuk mengutamakan mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan beretika, mewujudkan kod tingkah laku yang jelas, menyediakan latihan etika yang kerap dan menggalakkan ketulusan dan accountability. Teori perhubungan manusia menekankan kepentingan memupuk hubungan positif dan komunikasi berkesan dalam organisasi untuk menggalakkan kepuasan pekerja dan kejayaan organisasi. Apabila isu disiplin dan etika timbul dalam JPN, ia menghakis kepercayaan dan mewujudkan budaya syak wasangka dalam organisasi. Apabila amalan tidak beretika terselah, ia merosakkan reputasi JPN dan menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap ketepatan dan keadilan sistem pendaftaran negara dan boleh membawa kepada kesan sosial, politik dan seterusnya merenggangkan hubungan antara JPN dan orang awam. Untuk menangani isu-isu ini dari perspektif hubungan manusia adalah penting bagi JPN untuk mengutamakan mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan beretika, mewujudkan kod tingkah laku yang jelas, menyediakan latihan etika yang kerap dan menggalakkan ketulusan dan accountability. Akhirnya, penekanan yang kuat terhadap perhubungan manusia dalam pentadbiran boleh menyumbang kepada kejayaan penyelesaian isu-isu disiplin dan etika dalam JPN bagi mewujudkan persekitaran kerja yang lebih produktif dan beretika. Seterusnya saya akan menerangkan bagaimana hubungan manusia yang baik dapat mengatasi masalah yang dipilih. Yang pertama, kepercayaan dan ketulusan yang dipertingkat. Ia akan dapat membina hubungan manusia yang kukuh berdasarkan kepercayaan dan komunikasi terbuka, mewujudkan persekitaran di mana pekerja berasa selesa, melaporkan tingkah laku tidak beretika dan berkongsi kebimbangan. Ini membolehkan pengenalpastian tepat pada masanya dan penyelesaian isu disiplin dan etika dalam JPN. Yang kedua adalah kepimpinan beretika. Hubungan manusia yang baik menggalakkan amalan kepimpinan beretika di mana penyelia dan pengurus memimpin melalui teladan dan menggalakkan budaya integriti. Apabila pemimpin mengutamakan tingkah laku beretika, ia menetapkan standard yang jelas untuk pekerja dan
mewujudkan rangka kerja etika yang membimbing membuat keputusan dan tingkah laku dalam organisasi. Yang ketiga adalah moral yang dipertingkat dan penglibatan pekerja. Hubungan manusia yang positif menyumbang kepada semangat dan penglibatan pekerja yang lebih tinggi. Apabila pekerja berasa dihargai, dihormati dan disokong, mereka akan lebih cenderung untuk bermotivasi dan komited untuk menegakkan standard etika. Ini membolehkan pengurangan dalam kejadian salah laku dan menggalakkan persekitaran kerja yang positif. Yang keempat, komunikasi berkesan dan penyelesaian konflik. Hubungan manusia yang kukuh memupuk saluran komunikasi yang berkesan secara menegak dan mendatar dalam JPN. Pekerja juga boleh membincangkan kebimbangan secara terbuka, berkongsi idea dan mendapatkan bimbingan yang boleh membawa kepada campur tangan awal dalam penyelesaian isu disiplin. Selain itu, strategi penyelesaian konflik yang berkesan menggalakkan keadilan dan memastikan konflik ditangani dengan cara yang beretika dan membina. Yang kelima, penyelesaian masalah kolaboratif. Apabila pekerja mempunyai hubungan yang baik, mereka lebih cenderung untuk bekerjasama dan bekerjasama untuk mencari penyelesaian kepada masalah disiplin dan etika. Ini boleh melibatkan sumbang saran idea, berkongsi amalan terbaik secara kolektif, mengenal pasti langkah pencegahan. Penyelesaian masalah secara kolaboratif menggalakkan rasa tanggungjawab dan pemilikan bersama yang membawa kepada penyelesaian yang lebih berkesan dan mempan. Dan yang keenam, pengiktirafan dan ganjaran. Mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada tingkah laku beretika dan tingkah laku yang boleh dicontohi boleh mengukuhkan hubungan manusia yang positif dan mendorong pekerja untuk menegakkan disiplin dan standard etika. Ini boleh dilakukan melalui program pengiktirafan, insentif atau promosi berdasarkan kelakuan beretika dan pematuhan kepada nilai organisasi. Beberapa teori dan rangka kerja boleh dikaitkan dengan isu disiplin dan etika Jabatan Pendaftaran Negara. Antaranya adalah teori pembelajaran sosial, yang kedua teori agensi, teori budaya organisasi, teori sistem dan juga teori pihak berkepentingan. Hari ini saya akan menerangkan antara 3 daripada teori tersebut. Yang pertama adalah teori kepimpinan etika. Teori kepimpinan etika menekankan peranan pemimpin dalam mempromosikan tingkah laku beretika dalam sesebuah organisasi. Teori ini mencadangkan bahawa pemimpin yang menunjukkan tingkah laku beretika menetapkan jangkaan yang jelas dan menjadi model peranan yang positif boleh mempengaruhi pekerja untuk bertindak secara beretika dalam organisasi. Yang kedua adalah teori pembelajaran sosial. Ini berpendapat bahawa individu belajar dengan memerhati dan meniru orang lain. Dalam konteks disiplin dan etika, teori ini mencadangkan bahawa pekerja dipengaruhi oleh tingkah laku rakan sekerja, penyelia dan budaya organisasi keseluruhan mereka. Seterusnya adalah teori agensi. Ini mengkaji hubungan antara pengetua seperti kerajaan atau orang awam dan ejen iaitu pekerja dalam sesebuah organisasi. Ia menyelahkan potensi konflik kepentingan dan asimetri maklumat yang boleh timbul membawa kepada bahaya moral dan tingkah laku yang tidak beretika.